untuk kita berbincang lebih lanjut lagi, apakah the do's and don'ts yang patut buat, tak patut buat, kita bersama dengan pakar kita hari ini, Cik Nur Syamilah Yusof. Apa khabar? Assalamualaikum. Salam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ataupun Mel lah. Ramai orang panggil dia Mel. Okey, jadi Mel hari ini memang saya rasa bagus sebab kita tahu sekarang ini ramai rakyat Malaysia yang mana mungkin terkesan akibat pandemik COVID-19 ini telah pun keluar untuk mencari pekerjaan. Tetapi kalau nak mencari pekerjaan itu bukan boleh pergi suka-suka kan, tetapi harus membawa resume. Resume tersebut pun harus bertepatan dengan kriteria yang mereka memohon kerja tersebut. Jadi sebagai permulaannya, Mel boleh kongsikan sebenarnya pengalaman-pengalaman Mel lah. Mel ni salah seorang daripada orang yang berada di dalam bilik untuk menemuduga kepada mereka yang ingin memohon pekerjaan. Jadi sebagai permulaannya mungkin Mel boleh kongsikan apa mungkin pengalaman yang Mel boleh kongsikan kepada penonton di luar sana. Sebelum saya sharekan pengalaman apa yang saya pernah interview kandidat-kandidat kita sebelum ni, sebelum tu kita kena tahu apa itu resume. Betul. Pertama kali. Sebab ramai orang pernah dengar perkataan resume tapi tak tahu itu apa. Okey, resume ni adalah satu pengenalan diri bagi kandidat tersebut untuk meningkatkan value mereka, yang mereka hantar satu laporan kepada majikan yang penuh dengan informasi mengenai mereka, dan informasi tersebut mereka kena pastikan lengkap, padat dan juga ringkas. Okey. Dan berdasarkan pengalaman saya sepanjang interview kandidat kita, mereka datang dengan berbagai cara lah. Ada yang without preparation, with preparation, dan kalau cakap without preparation tu, usually mereka akan jadi macam gagap lah nak menjawab soalan ni semua. Okey, sebelum kita nak tanya cara untuk bercakap semasa temuduga, mungkin kita nak tunjukkan, kita dah sebenarnya kumpulkan beberapa resume di sini. Ini resume Sofia ni. Jangan. Saya pun dah lama tak update ni. Antara resume kita nak tunjukkan sama ada kita nak melihat perkaranya ataupun susunannya betul, adakah terlalu banyak info ataupun warna yang digunakan tu tak betul. Jadi, kita minta Mel untuk menganalisa antara resume yang kita ingin paparkan. Mungkin ada kesalahan-kesalahannya. Okey, kita mulakan dengan resume yang pertama. Ini awal saya dah tahu dah kesalahannya apa. Gambar. Gambar. Saya tak tahu lah betul ke tak, tapi saya tengok ni pun dah nampak dah. Kita bagi penonton kita imbas dulu daripada atas sehingga ke bawah. Okey, pendek saja. Dan pastinya segalanya telah pun diletakkan di sini ya. Okey, kita mulakan daripada atas ni. Apa yang menjadi kesalahan atau kesilapan di sini? Pertama kali sekali scroll tu saya nampak dah ada 3 pages. Kalau kita cakap tentang resume, dia kena ringkas dan padat kan. Jadi dan sekurang-kurangnya maksimumnya adalah 2 page sahaja. 2 halaman sajalah. Berdasarkan pengalaman kita yang dikongsi daripada majikan kami, feedback yang mereka berikan dan juga cuba kita bayangkan satu hari bila majikan post kerja kosong, dalam masa satu hari mereka boleh dapat 100 application. Dan kalau kita bagi macam sampai 3, 4, 5 pages resume, you rasa majikan akan view ke you punya resume? Tidak kan? Awal-awal lah kan. Mungkin yang temu ramah tu mungkin tengoklah kan. Yang bawah tu macam mana kan. Tapi kita masuk ke kesalahan. Apakah benda pertama sebagai seorang temuduga, sebagai yang melihat resume ni, apa the first thing, pertama yang menarik perhatian tu sebenarnya? Pertama sekali, kalau kita print ni, dia akan ada 4 page. I dah jadi, tak naklah nak tengok, I jadi malas. Pertama. Secondly, the picture here, kita nampak dia kurang profesional lah. Tidak profesional. Sebab ni biasanya kalau gambar macam ni kita letak di social media kita. Is it? Kan? Okey, ini kesalahan yang pertama. Saya tanyakan Mira di sini untuk menunjukkan antara kesalahan. Kesalahan pertama adalah gambar yang tidak profesional. Dia tak mini love gitu. Yang kedua dekat sini alignment untuk dia lari ya dekat sini ada satu with tab spaces dekat sini tak. So ini adalah kesalahan yang tidak sedap mata memandang lah. Baik. Yang dekat atas tu tiba-tiba ada housewife tu. Ya, sepatutnya dekat sini adalah pekerjaan semasa yang anda lakukan. Mungkin anda adalah housewife. Mungkin kalau housewife is not very professional way untuk you letak pekerjaan dekat sini, you boleh leave it blank lah instead of put it as a housewife. Tak perlu tak apa ya. Jadi seterusnya kita scroll ke atas. Scroll ke bawah sikit. Scroll ke bawah. Silap. Ini dia. Okey, kat sini dia share tentang pengalaman tapi tak ada tajuk dekat sini. Kan? Tak ada tajuk. Sebab kalau tak macam terus list apa, ada dekat sini. Experience. Okey, experience ada. Okey, good. Dia listkan experience dekat mana, di mana tempat dia bekerja dan juga experience, period experience dia. Pengalaman dia.
I think kat sini yang quite good. Okey lah, betul lah. Tapi saya nak tanyakan sedikit sebanyak. Kalau kita membuat resume sebelum berdasarkan pengalaman saya, setiap pekerjaan itu kita kena letak kita job scope kita ataupun apa yang telah pun kita orang kata kejayaan lah. Betul. Kat sini agak ringkas Yes. dan tidak banyak explanation ataupun huraian berkenaan pekerjaan dia. Betul ke tak tu? Betul. So, supposedly untuk anda naikkan value anda melalui resume ni, letak apa yang telah anda achieve sebagai, contoh sini general worker, apa yang telah anda achieve sebagai general worker. Okey. Mungkin anda already reach KPI untuk your position. Satu bulan boleh dapat berapa KPI. Baik. So dekat situ dah added your value dekat sini. Okey, kita tambahkan lagi sebelah kan macam lebih informasi apa kejayaan kita semasa bekerja sebagai kejayaan ni lah. Ya, Baik, kita betul. ada contoh-contoh resume yang lain sebenarnya dan kita tahu bahawa ini antara kesalahan-kesalahan resume yang pertama. Okey. Banyak lagi antara kesalahan lain. Jom Sofia kita lihat resume yang kedua. Wow, boleh. Okay, Kan? saya ke resume yang Baik, seterusnya. ini kalau kita lihat saya sendirilah. Okey. Awal-awal saya komen saya dulu lah. Okey. Okey. Saya nampak padat. Okey. Ya, nampak padat. Seterusnya. Okey, dekat sini nampak padat sebab apa? Font yang digunakan tidak bersesuaian. Kan? Kalau kita tengok font dia terlalu dia tidak bersesuaian untuk buat resume. Font pun memainkan Apakah peranan juga. font yang paling sesuai untuk digunakan? Elakkan Nama menggunakan font tu? nama font adalah sans serif, sans serif. Sans serif? Ya, elakkan menggunakan font yang berangkai. Okey, yang Macam ada. cursive jangan pakai. Ya, jangan pakai. Day Times New Roman. Ya. Semua okey. Semua okey. Arial, semua okey. Baik. Tapi ni saya rasa bukan ini apa ni, comics I think. Jadi Font dia tidak Jadi font bersesuaian tidak dekat sini. bersesuaian. Dari segi profile picture-nya bagaimana? Sesuai ke tak? Profile picture okey. kita zoom kan ya. profile picture-nya. Look untuk position yang dia berada Sales sekarang, marketer. sales marketer, Sesuai lah. bersesuaian dengan apa yang dia nak apply. Baik. Selain daripada font, apa lagi mungkin kesalahan yang mungkin kita dapat kesan di sini? Bawah Work lagi, experience? I think same. Okay. Di work experience ni dah okey sebab dia ada letak job scope apa yang dia pernah buat. Info dia. Sebagai seorang telesales di dua syarikat yang beliau pernah bekerja. Dan juga di academic advisor here, dia list out apa yang dia lakukan sebagai seorang academic advisor. Baik. Okey. Okey, baik. Semuanya kat sini language apa Okey. semua okey, skills, professional skills pun okey. Baik. Baik, Okey, saya akan teruskan dengan Seterusnya? resume yang kedua. Saya minta maaf kalau terconteng silap sikit. Ini dah ketiga dah resume kita ni. Penonton-penonton sekalian. Wow, ini warna Okey. merah ni. Ini bukan saya conteng. Ni bukan Sofia buat? Bukan saya conteng walaupun merah, tapi pemilihan warna. Pemilihan warna, betul tu. Betul tu Sofia. Dia menggunakan warna yang I think dia terlalu terang. Ya, terlalu terang. Mungkin dia nak ngamkan dengan baju tu kot. Tak boleh Possible. Ya, ini jawatan apa yang agaknya di pohon ni? Kita pun tak boleh kenal pasti. Jawatan apa yang dia pohon. Dan okey, kalau kita tengok sebenarnya kesalahan yang major dekat sini, I think boleh zoom in. Zoom in ke? Zoom in sikit. Ke? Zoom in, I mean like kecilkan sikit. Zoom out. Ya. Zoom out ya. Okey. Okey. Alright. Okey, kalau kita tengok sebenarnya bawah sini macam ada banyak kosong. Okey. lihat bawah. Spacing dia tu. Spacing dia. Baik, And baik, then baik. dia punya arrangement untuk details dalam resume tak tak sekata lah. Ya. Macam sini you letak information about your experience. Kat bawah ni you tinggalkan kosong tapi you Ya. penuhkan di ruangan belah kiri sahaja Baik. dengan information. Education dekat sini macam saya sebagai seorang penganalisa akan rasa macam dekat mana yang perlu saya fokuskan. Ya, yang kita nak Okey. tekankan Details kan. tersebut, ya. Saya rasa mungkin beliau ni mungkin nak jimat halaman mungkin kan. Dan satu lagi tiba-tiba alamat dekat bawah. Sebab kita kalau boleh, bila you letak you punya information, letakkan di satu section saja. If you think that you nak letak you punya details peribadi di satu section di bawah saja, letak semua dekat bawah. You punya contact number, email and juga you punya address dekat bawah. Biodata semua tu lah. Ya. Ini tadi dekat atas ada, tiba-tiba kat bawah pun ada juga. Kadang-kadang mereka meletak maklumat peribadi ni, info ni di bahagian atas. Ya, dekat biasanya dengan nama. orang letak atas. Adakah itu lebih bagus supaya macam katakan dia nak hire saya lah, lagi senang untuk dihubungi ke macam mana? Standard format adalah berada di atas. Sebab bila majikan je dah semak, okay, this you punya experience meet our requirement, then senang kita tengok dekat satu location saja, oh this is the contact number, then dia just serahkan pada dia punya manager untuk contact for hiring. Baik. Baik. Resume yang seterusnya, kita nak kesan kesalahan.
Oh, ini kesalahan ke ataupun ini yang the best ni resume? Bagaimana? Okay, let Nampak me macam go cantik through. Gambar okey. Fresh graduate. Ya. Education history, dia letak yang paling latest, which is dia tak perlu membazirkan spaces untuk letak yang macam SPM ke PMR. Baik. And then employment history, jom kita tengok dekat situ. Terconting Itu lagi. bukan salah, itu bukan salah. Okay. Employment history. Turutannya di sini dia meletakkan yang paling terkini lah. Di Paling bahagian terkini di atas. Ya. Yeah. Senang untuk rujukan majikan apa you punya latest experience. I think dia pun clearly state dia punya position previously dekat mana. Ya. Siapa Di dia mana? punya majikan sebelum ini, period, and then apa yang telah dia lakukan Baik. untuk jawatan ini. Ya. Jadi kalau kita tengok ini antara resume yang kita boleh jadikan contoh lah ya. Ya. Ini semuanya betul kat sini. Ya, betul. Jom kita tengok. I think kita tak sentuh lagi bahagian skills. Okey. Bahagian skills, yes. Jom Skill. kita tengok skills sebab Jom. most of the skills yang resume candidate kita hantar, dia letak saja skill yang dia ada. Tapi dia tidak rate sendiri skill dia jauh mana. Tahap mana? Ya. Untuk candidate ni dia letak Microsoft Office dia dekat this level. So Okay. secara kasarnya kalau saya nak hire, saya tengok okay, so dia dia mungkin baru saja mengenal Adobe Photoshop, macam mana Baik. nak buat Adobe Photoshop and all. Sama juga dengan language. Yes, you mungkin berbangsa Melayu, tapi when you rate sendiri you punya language yang you ada, as a excellence, orang tahu you excellent means you boleh menulis dan bercakap dalam bahasa Melayu Baik. dengan baik. Okay. Ada lagi bahagian yang lain bawah? Setakat Cukup, ini tak ada. Okey, Memang jadi cantik, just satu, nice. Satu sahaja. halaman saja. Yes, surat? dan dia juga boleh letakkan award yang dia pernah perolehi sebelum ni, which is a good selling point untuk dia beritahu majikan yang dia ada this Baik. recognition. Kalau saya tengok nampak ada Dean List kat situ tu. Yes, Dean List. Itu boleh menarik perhatian saya tu nak ambil dia ni bekerja. Okey. Ya. Saya nak tanyakan sebenarnya antara yang saya pernah lihat resume-resume yang saya pernah lihat sebelum ni, ada yang meletakkan reference ataupun kontak yang boleh kita rujuk semula. Ya. Ada yang tak pernah letak. Jadi adakah itu keperluan untuk kita meletakkan nombor atau sesiapa individu yang boleh mengesahkan karakter kita, cara kerja kita macam mana di tempat kerja terdahulu? Sebagai rujukan lah. Kalau rujukan ni kalau ada lagi bagus, sebab kita boleh contact terus dengan dia punya previous rujuk itu untuk tahu lebih mendalam tentang kandidat ini. Ya. Tapi kalau tak ada, sebab kadang-kadang kita ada masalah seperti tak boleh bagi rujukan and all, tapi itu pun tak apa. Maksudnya ada bagus, tak ada pun tak apa. Okey. Baik, kalau mereka yang mungkin melihat tontonan Malaysia hari ini, mungkin mereka dah faham, dah tahu dah cara untuk membuat resume yang terbaik untuk mereka. Tetapi bagaimana caranya kalau anda kata mereka nak menghubungi Mel sendiri, nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Okey. Anda boleh pergi ke laman sesawang www.maukerja.my. Ya. Dekat situ kami ada menyediakan pelbagai tips yang menarik melalui video YouTube dan juga di social media kami menyediakan tips-tips mengenai interview. Bukan saja buat resume, interview, cara untuk mengatasi masalah di tempat kerja. Wow. Kami menyediakan pelbagai informasi tersebut ataupun jika anda ingin mendapatkan konsultasi secara percuma, boleh ke askpro.my, ASKPRO, untuk mendapatkan konsultasi mengenai alam pekerjaan daripada konsultan kami. Baik.